Okey, baik, ini adalah lebih banyak sikit info ataupun notanya mengenai apa yang kita ringkasan tadi. Ini beriman kepada kitab. Kalau kita lihat di sini, erti kalam Allah. Kitab ni maksudnya kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia, diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Bukan semua Nabi Rasul dapat, yang terpilih je. Okey, kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan panduan hidup. Okey, ini dalil tadilah. Boleh tengok dan baca. Hukum wajib lah. Beriman dengan Allah, kitab, Rasul, malaikat. Hari kiamat itu semua wajib. Kemudian ni dia bagi info turun kepada Nabi dan Rasul, kitab antara malaikat Jibril. Okey. Turunnya kitab ni melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah sampaikan wahyu, malaikat sampaikan kat Nabi. Okey, seterusnya yang ni kena ingat kemungkinan masuk nama kitab. Yang pertama kitab Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Ini empat ni. Ni nabinya. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Okey, seterusnya kita lihat. Ini pecahan-pecahan tadi lah, lebih kurang lah kat sini. Ni perincian lebih terperinci lah, lebih fokus pada kitab lah. Dan kita wajib beriman dengan empat-empat yang kitab ni. Okey, seterusnya kelebihan kitab ni lah, terpelihara. Kitab Al-Quran ni Quran je, terpelihara daripada penyelewengan. Al-Quran merupakan mukjizat. Al-Quran merupakan syafa', penawar bagi segala penyakit. Al-Quran memansuhkan syariat Nabi yang terdahulu. Maksudnya kitab-kitab lain ni dulu ada, kita kena percaya kitab-kitab ni ada. Tapi dengan adanya Al-Quran ni, kitab Zabur, Taurat, Injil ni mansuh, dah tak pakai dah. Sebab adanya Al-Quran ni. Okey, panduan yang lengkap. Al-Quran ni dah panduan lengkap daripada cara nak beribadah, solat, cara nak jual beli, makan minum, macam mana doa makan ada, doa tidur, semua dah. Nak hidup ada. Sumber rujukan utama tata bahasa Arab. Quran ni pun sumber rujukan tata bahasa Arab, mengandungi pelbagai ilmu kesusastraan yang tinggi dan indah. Okay, jadi kelebihan Al-Quran ni cuba ambil 3 ataupun 4 hafal. Tapi nama kitab ni kena hafal 4-4. Itu dia. Okey, seterusnya Sohaf. Sohaf ni dia lebih kepada macam kertas ataupun ledger. Ledger ni kertas kosong tu ditulis macam tu lah. Kertas-kertas. Ni sohaf yang adalah. Biasanya sohaf ni tak masuk biasa. Tak tahulah. Pokok kali ni masuk. Bolehlah baca sikit-sikit. Okey, selain daripada kitab Allah, selain daripada kitab Allah Ta'ala juga menurunkan sohaf. Sohaf dari sudut bahasa bermaksud lembaran. Dari sudut istilah ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul yang menjadi panduan manusia dan tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Dia tak lengkap lah. Okay, tak apa. Ini dalil dia lah. Inna hadza la fis suhufil ula. Okey, seterusnya boleh tengok sohaf juga. Okey. Kelebihan beriman dengan kitab ni tadi ada dengan Quran tu, mengenal Allah sebagai pencipta. Kemudian mendapat petunjuk jalan kebenaran, mendapat ilmu yang bermanfaat. Okey, akibat tidak beriman dengan kitab, murtad tadi. Tiada pegangan panduan hidup. Sentiasa berprasangka buruk terhadap Islam. Tiada minat yang berkobar-kobar. Menaruh ilmu Allah. Okey, kena faham isi. Kita kena faham, kita hidup ni kita kena faham isi Al-Quran. Okey, seterusnya beriman kepada hari kiamat. Minit ni. Okey, baik, kita sambung beriman kepada kitab. Hari kebangkitan semula. Ini maksud dia, hari kebangkitan semula dan manusia. Hari kebangkitan semula manusia dan jin selepas kehancuran alam ini. Dan pada hari ini itu Allah menghitung segala amalan. Allah kira segala amalan baik dan buruk yang dilakukan oleh kita, segala makhluk ni lah. Okay, hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib.
Ini dalil dia. Dalil dia surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalaha. Okey. Ini adalah dalil dia. Okey, kemudian kita tengok tujuan dijadikan hari kiamat ni, bukti Allah tu ada macam tadi lah. Bukti Allah tu ada. Satu, ada hari kiamat. Alam ini tidak kekal dan akan musnah. Kemudian menghitung seluruh amalan makhluk. Keadilan di dunia terbatas dan boleh dimanipulasi. Kat dunia ni orang tak adil. Jadi Allah akan tunjukkan keadilan Allah kat akhirat nantilah. Kemudian menentukan balasan yang wajib diterima oleh makhluk, sama ada syurga ataupun neraka. Okey, tanda-tanda hari kiamat ada dua. Satu, dua. Tanda kecil contoh, ramai wanita daripada lelaki. Banyak berlaku penipuan. Kematian ramai orang alim. Orang alim ni orang yang baik-baik. Orang yang imam-imam macam tu, orang baik-baik yang pandai agama. Okey, kemudian amanah dikhianati. Ramai orang dapat amanah tapi dia tak lakukan amanah dia. Dia mengkhianati amanah dia. Banyak berlaku perkara keji dan maksiat. Orang hina dihormati. Orang hina pula kita hormat. Kemudian banyak bangunan pencakar langit, bangunan yang tinggi-tinggi. Ini adalah tanda-tanda tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian kita tengok tanda besar, keadaan yang menunjukkan kiamat sangat hampir. Yang ni tadi dah hampir, ni sangat hampir. Keluar dabbah al-ard, binatang daripada bumi. Kemudian asap, dukhan. Asap ni macam jerebu lah. Tutup habis kat bumi ni. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Keluar Ya'juj dan Ma'juj. Muncul Imam Mahdi, munculnya Ad-Dajjal untuk menyesatkan umat manusia. Kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Ini tanda, kalau semua tanda ni ada, dah sangat-sangat dekat hari kiamat tu. Okey, jadi kena hafal serba sedikit. Mungkin ambil dua tanda kecil, dua tanda besar, ataupun 4 tanda kecil, 4 tanda besar. Ikut kemampuan dulu. Tapi sebolehnya 4-4 lah. Okey, seterusnya kita tengok nama-nama hari kiamat. Hari kiamat ada banyak nama. Kita tengok kat sini. Nama hari kiamat ialah Yaumul Harsh, hari himpunan. Yaumul Akhir, hari yang terakhir. Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan.